selamat datang ke channel Sabar Saimi. Video kali ni kita tukar scene, kita tukar tempat. So guys, video kali ni saya nak cerita sikit tentang 4 jenis suplemen local brand yang saya dah beli, iaitu protein local brand. So saya nak explain sikit dengan korang. Mungkin ada antara korang yang makin confused. So bila dah buat review ni, korang makin confused, apa pula nak beli ni antara 4 ni. So hopefully dalam video ni kita akan cover, dan hopefully saya boleh bantu korang macam nak pilih daripada 4 jenis suplemen ni. Make sure korang stay tune, tengok video sampai habis. So 4 suplemen yang saya akan cover dalam video kali ni adalah, yang pertama sekali Muscle Matrix Zero Sugar. Okay. Yang kedua adalah BS Nutrition Hydro Whey 117% Hydro Whey. Yang ketiga Power Mania Whey Isolated. Dan yang keempat adalah 100% Hydrolyzed Whey. Sebenarnya saya ada satu lagi, iaitu Mesotropin. Mesotropin punya protein, tapi disebabkan Meso pun kita dah tak nampak banyak sangat dia punya produk, so kita akan skip lah Mesotropin punya review. Muscle Matrix. Okay, so Muscle Matrix ni ada persamaan yang sama dengan BS Nutrition, iaitu dalam dia punya ingredients ni ada ingredient yang dipanggil sebagai ash ataupun abu. So benda ni adalah benda yang kita tak jelas lah apa benda ash ni. Dan dua suplemen yang lain, brand Optimum Flex Sport dan juga Power Mania, tak ada ingredient ash dalam diorang punya ingredient list. Okay, dalam nutrition facts diorang. So benda yang paling saya nak tekankan dari segi flavor antara 4 ni, okay, pertama sekali adalah dari segi flavor. Antara 4 ni yang paling sedap yang saya rasa adalah BS Nutrition flavor flavor banana vanilla. Okay, so flavor banana vanilla ni saya rasa antara semua ni, ini adalah yang paling sedap lagi, paling sedap dari segi flavor. Okay, ini yang paling sedap. Yang kedua adalah Power Mania Whey Isolated, kedua yang tersedap. Ketiga, yang ini saya rasa bukan sedap dah, biasa-biasa saja, iaitu Muscle Matrix chocolate flavor chocolate, triple shot chocolate. Dan yang paling favorite, yang paling susah saya nak telan sikit adalah Optimum Flex 100% Hydrolyzed Whey flavor flavor apa ni? Vanilla cake. Okay, so ni adalah flavor vanilla cake. So ini yang paling susah sikit saya nak telan, tak tahu kenapa, tapi dia macam ada satu rasa aftertaste tu yang saya sendirilah personal preference, korang minat, tapi mungkin korang ada yang korang minat lah. So tu korang kena try sendiri. Okay, bab flavor ni adalah benda yang paling, sebenarnya paling bukanlah benda yang paling penting tau. Sebab kita nak teguk tu paling lama pun paling 3-4 saat je kita dah habis teguk kan. So benda yang bab flavor ni adalah benda yang jangan terlalu korang stress. Yang penting adalah apa yang korang dapat dari segi protein tu. Okay, so kita nak ketepikan dulu bab flavor. Okay, so kita nak fokus dari segi ingredients. Okay, dari segi ingredients, saya boleh katakan yang paling saya confident antara 4 ni, yang pertama sekali adalah 100% Hydrolyzed Whey. Berdasarkan saya punya bacaan sendiri, nutrition facts dia, yang saya rasa ini yang paling okey antara 4 ni. Yang kedua terokey adalah Power Mania Whey Isolated. Yang kedua terokey. Yang ketiga dan keempat, saya boleh katakan dua ni jatuh kategori yang sama lah. Dua ni jatuh kategori yang sama. Sebab apa yang buat saya masih rasa kurang okey adalah dari segi ingredient, ash ingredient ataupun abu. So abu ni saya tak faham. Yang ini saya rasa banyak mislabeling dari sudut label. Contohnya dekat depan dia tulis Isolated Hydro Whey, tapi dekat belakang sebenarnya banyak campuran protein yang lain. So ni macam sebenarnya tak misrepresent daripada apa yang ada label kat depan lah. Dan juga dari segi cara penggunaan penulisan protein agak misleading berbanding dengan nutrition facts. Saya rasa kalau dari segi labeling, nutrition dan juga serving size, saya rasa dua brand yang ini lebih transparent lah. Dua brand ini lebih transparent. Maksudnya dia tak ada overclaim dari segi berapa 50 gram protein ke apa. Dia akan tulis kat sini gram protein adalah based on serving size. So ini benda yang penting kalau kita nak beli. Okay, protein yang ditulis based on serving size. Macam ni dia agak spike kan, dia tulis 52 gram protein, tapi sebenarnya dekat belakang satu scoop cuma 17 gram protein. So ini benda yang, ini sebenarnya gimmick lah, gimmick meniaga. So benda ni saya rasa macam tak bagus lah untuk pembeli. Sebab lagi-lagi budak-budak yang baru nak belajar, dia akan senang tertrik untuk buat keputusan.
Okay. So dalam video ni saya akan lebih kepada straightforward. Saya tahu akan ada orang tak suka saya sebab buat video macam ni, video review macam ni. Tapi again, saya harap kalau ada yang tengok video ni, dia ambil secara positif, dia akan improve lagi dalam masa yang akan datang. Supaya apa, kita sama-sama membangun dalam fitness industry ni dan kita boleh produce produk yang bagus untuk consumers kat luar sana. Right, sebab saya sendiri kalau macam Shred Nutrition, saya tak nak jual barang yang saya sendiri tak pakai. Okay, saya kalau nak jual barang, saya akan letakkan saya di posisi pembeli. Saya akan tanya diri saya, aku nak tak pakai barang ni. So kalau saya sendiri rasa macam teragak-agak tak nak pakai barang tu, saya tak akan buat barang tu dan saya tak akan jual. So barang yang saya jual adalah barang yang saya pakai sendiri. Saya meletakkan diri saya sebagai orang yang akan loyal pakai barang. Apa yang boleh improve, okay? Kita cakap dari sudut apa yang boleh improve. Kalau untuk dua suplemen ni, saya rasa top 2 antara 4 ni adalah 2 ni. Okay, top 2 antara 4 ni adalah 2 suplemen ni. Saya betulkan ni dulu. Okay, top 2 antara 4 ni adalah 2 suplemen ni, iaitu Optimum Flex dan juga Power Mania. Tapi antara 2 ni, kalau dari segi rasa, yang ini lebih sedap. Tapi dari sudut iaitu amino spiking wise, dua-dua ni kita tak boleh nak katakan diorang amino spike sebenarnya. Sebab apa? Kita belum dapatkan apa-apa info yang jelas daripada pihak brand ni sendiri. Diorang ni, adakah diorang masukkan added amino acids yang itu boleh trigger ataupun boleh menyebabkan protein content tinggi, ataupun diorang betul-betul guna ataupun amino acid ni datang daripada protein content tu sendiri. So ini perlukan penjelasan daripada diorang. Mungkin ada yang tertanya, antara 4 ni kalau saya nak beli, saya beli yang mana? Kalau saya personally, 4 ni yang saya beli, sebenarnya macam ni tau. Kalau buat protein ni, dia macam tak adalah, kita tak adalah macam nak over sangat. Tapi antara 4 ni, kalau korang nak try, saya boleh suggest yang 2 tadi itulah, Optimum Flex dan juga Power Mania Nutrition. Pasal amino spiking, saya rasa macam okay, saya faham ada student kan. Korang mungkin kat sini ada student yang budget rendah, korang nak beli protein yang mampu milik. Saya faham sangat condition tu sebab saya pun pernah jadi student juga. Okay, so ada yang tanya, bro macam ni kalau saya budget, saya tak banyak, saya student, bab amino spiking macam mana? So kalau untuk student, saya rasa amino spiking ni bukanlah benda yang bahaya tau. Amino spiking ni just bermaksud protein content sebenar dia adalah lebih rendah daripada yang sewajarnya. Tapi kalau macam korang student, korang mampu beli protein yang murah, dan korang belilah protein yang murah. Sebab apa amino spiking tu wujud adalah untuk buat supaya protein tu boleh jadi mampu milik kepada orang-orang yang tak mampu ni lah. Orang-orang yang masih belum kurang mampu, mungkin belum bekerja lagi. Nanti kalau korang dah bekerja, korang ada duit income extra, dan korang improve lagi protein korang, jenis-jenis protein korang try jenis-jenis protein yang sesuai. Ada setengah orang dia tak sesuai dengan whey. Walaupun whey bagus, tapi tak semua orang sesuai dengan whey. Ada sekawan saya, dia ambil whey, lepas tu badan dia jadi panas tau. Badan dia jadi panas, dia terpaksa pergi hospital dan doktor kata something yang macam dia allergic dengan whey protein. Dan dia lebih sesuai untuk jenis ambil protein yang macam plant based protein. Macam badan saya respon lebih baik dengan plant based protein. Saya perasan bila saya ambil, sebab kan saya beli suplemen ni, so saya minum lah suplemen, takkan saya nak buang tu lah. So saya minum suplemen ni, apa yang perasan kat badan saya adalah, saya benda malu sikit nak sebut kan, saya sembelit sikit lah ambil whey protein. Saya ambil whey protein, saya agak sembelit sikit, tu yang saya perasan. So masa saya ambil pea protein, memang dekat badan saya responsif sangat bagus, sangat respon sangat positif dengan saya. Korang boleh rasa tau, badan korang macam rasa panas ke, tak selesa ke lepas minum protein kan. Itu petanda yang mungkin korang tak sesuai dengan whey protein. So korang better try plant-based protein ataupun shred solid protein. Sebab tu kita wujudkan produk ni, sebab tak semua orang sesuai dengan whey protein. Antara semua ni, saya rasa contohnya macam yang ini boleh dikatakan antara yang jual paling murah jugalah, Muscle Matrix Zero Sugar ni. Yang ini saya boleh katakan ni untuk yang baru-baru, budak student ke, korang nak try, korang boleh ambil yang jenis macam ni. Tapi korang tak boleh harapkan the best quality protein lah. So tapi bagus untuk korang, dan dia akan bantu korang, dia akan bantu, tapi bukanlah the best. Dan sesuai untuk budget, korang ambil je protein macam ni. Dan bila korang ada duit extra sikit, korang nak try Power Mania, macam ni pun boleh juga. Dan bila korang ada extra lagi, saya suggest untuk betul-betul go highest ataupun yang paling premium, macam produk-produk yang betul-betul harga dia 200 ke atas, iaitu yang bagi protein, whey protein isolate yang betul-betul pure daripada protein itu sendiri, bukan amino spike. Okay, so dalam video ni saya harap saya dah terangkan sedikit lah tentang 4 jenis produk ni, dan korang boleh tengok korang prefer yang mana satu.
Dan kalau korang nak give it a try. Korang sendiri rasakan apa yang saya cakap ni betul ataupun tak. Dan saya try untuk buat konten yang banyak dan jujur macam ni untuk korang. Dan saya spend sendiri duit ni, bukan sponsored daripada diorang. Saya spend duit ni supaya saya boleh bagi honest review. Sebab saya tengok dekat YouTube lain, mostly diorang sponsored. So diorang bila sponsored mestilah diorang segan untuk bagi tahu apa kelemahan dan kelebihan produk tu. So diorang akan cenderung cakap kelebihan produk sajalah. Sebab saya pun pernah disponsor dulu oleh brand lain. So saya rasakan macam kalau semua orang buat macam tu, then tak ada orang akan dapat info yang betul-betul membantu. So saya sendiri ambil inisiatif untuk beli produk ni sendiri dan bagi information yang jujur kepada korang supaya korang boleh dapat information yang berkualiti daripada YouTube channel ni. Okay guys, so video ni ringkas. Next topic adalah, boleh ke budak umur 16 tahun nak ambil suplemen? So make sure korang stay tune, subscribe, like dan jumpa dalam video akan datang.